طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Ustaz boleh dengar ke? Ustaz kena pakai ni, pakai earphone. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. طيب baik, jadi alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Baik. Kita akan sambung perbahasan kita berkenaan dengan Arash. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini kita masih lagi bincangkan tentang Arash Allah yang Maha Agung. Jadi kita nak lihat pada adillah, dalil-dalil Al-Quran yang mengisbatkan Arash, yang menetapkan Arash. Baik, jadi berkenaan dengan Arash ini disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim lebih kurang 21 tempat. Lebih kurang 21 tempat. Baik. Antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Jadi jelas di dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas Arash. Dia beristiwa di atas Arash. Baik. Baik, kemudian dalam surah At-Taubah ayat 129 yang kedua, Allah SWT berfirman, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Jika mereka berpaling, faqul, maka katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kepadanya lah kita bertawakal, kepadanya lah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan bagi aras yang agung. Baik. Kemudian ayat yang ketiga di dalam surah Yunus ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnihi dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun." Allah Ta'ala sebut sama macam ayat sebelum ini. Sesungguhnya Tuhan kamu itu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, tempoh 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arash. Dia meninggi di atas arash. Yudabbirul amra. Kita kata mengurus tadbir segala urusan. Sama ada urusan makhluknya
seluruh makhluk ni dan urusan perintah dan larangannya. Ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Tidak ada satu pun yang memberi syafaat melainkan setelah diizinkannya, selepas keizinan daripadanya. Dzalikumullah, demikianlah Tuhan, Allah Rabbukum, Tuhan kamu, fa'buduh, maka sembahlahnya, afala tadhakkarun, apakah kamu tidak mengambil peringatan. Baik. Kemudian dalam surah yang berikutnya, dalam surah Hud ayat 7, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah SWT sebut wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arasnya itu di atas air. Baik, al-ma' di sini bukanlah air yang ada di dunia. Al-ma' di sini adalah apa? Al-bahru, lautan yang ada di atas langit yang ke-7. Maksudnya al-bahru sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis Aw'al, hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, disahihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mentafsirkan ataupun menjelaskan kepada kita arasy yang berada di atas air itu adalah apa? Al-bahru, di lautan yang besar. Dan kita dah sebut sebelum ini, air ini kalau kita tengok mengikut kajian daripada salah satu kajian daripada NASA, lebih kurang dalam tahun 2007 kalau tak salah, mereka menemui satu titik hitam di angkasa, di universe, yang mereka membuat kiraan titik itu dikatakan adalah mewakili water reservoir, iaitulah tempat simpanan air yang paling besar di universe. Dikatakan jauhnya tak terkira jauhnya, dan begitulah juga dikatakan bilangan ataupun kiraan yang mereka buatlah, yang mereka congak, dikatakan 140 trilion kali ganda banding lautan yang ada di bumi. So itu antara penemuan saintifik yang kita kata dia masih lagi dalam ruang lingkup yang kita kata tak bercanggah lah. Maksudnya kalau betul sekalipun, kita tak hairan lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, Allah Ta'ala sendiri dah bagi tahu di dalam Al-Quran, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan demikianlah juga Nabi SAW juga dah bagi tahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dah ada dah kan ni? Imran, tolong buat Ustaz Fashan ni host.
Baik. Baik, nampak Nampak. Ustaz boleh dengar ke? Ustaz boleh dengar saya ke? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, jadi kita bincang, kita sambung balik perbahasan kita. Jadi ayat yang keempat dalam surah Hud ayat 7. Baik, dalam surah Hud ayat yang ke-7, kalau kita lihat, menjelaskan kepada kita arash itu di atas air. Jadi kita kena faham air ini adalah lautan, lautan yang besar yang arash berada di atasnya. Sudah tentulah ianya berada di langit yang ke-7, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Dan kita dah sebut tadi, penemuan NASA tahun 2007 mereka menemui satu black hole ataupun lubang hitam yang dikatakan ianya adalah apa? Merupakan water reservoir, tempat simpanan air yang paling besar. Anggarannya adalah 140 trilion kali ganda. Bayangkan 140 trilion kali ganda berbanding lautan yang ada di bumi. So kita lautan di bumi dah cover 70% daripada permukaan bumi, kan? So kalau kita fikir balik, even penciptaan kita pun Allah SWT sebut dalam surah Al-Anbiya, kita semua ini makhluk yang hidup ni Allah SWT jadikan daripada apa? Daripada air. Kalau kita tengok, maksudnya unsur air itu adalah sangat penting dalam penciptaan makhluk. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Anbiya baik, ayat 30. Allah SWT sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Allah kata apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Kami jadikan daripada air kulla shay'in hayyin, segala sesuatu yang hidup. Segala makhluk yang hidup diciptakan daripada air. So dan ini jelas maksudnya komponen unsur penciptaan kita selain daripada tanah, kita juga adalah dicipta daripada daripada air, maksudnya. Dan buktinya komponen ataupun kita kata unsur air yang ada di dalam badan kita juga lebih kurang macam apa yang ada di bumi, 70% juga. Maksud sebab itu kita berhajat kepada air. Kita perlu minum air. Otak kita ni pun perlukan air. Sebab itu kita kena minum air dan sebagainya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita adalah apa? Makhluk yang diciptakan daripada air. Tak bertentangan, tak kontradik langsung dengan penciptaan kita daripada tanah. Tidak. Sebab apa? Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah, unsur tanah. Kemudian zuriat keturunannya diciptakan daripada sari pati air mani Adam. Jadi itu kita faham. Maksudnya tak ada pertentangan langsung. Baik. Jadi jelas kepada kita persoalan yang kita perlu datangkan di sini. Bila Allah Taala sebut dalam surah Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin, kami jadikan daripada air
segala sesuatu yang hidup. Baik, air apa yang daripada air itu daripada mana? Sudah tentulah jawapannya air yang berada di bawah arasy. Kerana air itu adalah sumber kehidupan. Air yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh alam. Sebab itu kita kata wa kana arsyuhu 'alal ma', ini jelas. Maksudnya merungkai segala kekeliruan yang cuba untuk dibawa oleh orang-orang yang tidak beriman, yang menuduh kononnya adanya pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran dan juga sains, sedangkan tidak ada langsung pertentangan. Baik. Kemudian di dalam ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Baik, Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Tarawnaha, yang kamu melihatnya. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Jelas menunjukkan kepada kita isbat arasy. Ayat yang ke-6 Allah Taala berfirman, "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila." Katakanlah, kalaulah bersama bersama Allah tu ada tuhan-tuhan yang lain sebagaimana yang mereka dakwakan, orang musyrikin dakwakan, maka apa? Idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Sudah tentulah apa? Akan berlakulah tentangan dan juga penentangan kita kata apa? Kepada pemilik arasy. Maksudnya sudah tentulah ada apa? Akan musnah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tuhan-tuhan itu bergaduh dan masing-masing nak sampai dekat apa? Arasy, kan? Masing-masing nak merebut singgah sana. Sudah tentulah apa? Tidak berlaku. Jadi Allah SWT sahaja Tuhan yang hak, yang benar, dan tidak ada bersamanya tuhan-tuhan yang lain. Kesemua selain daripada Allah adalah makhluk. Yang ketujuh, dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah SWT sebut 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Yang ke-8 Allah SWT sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Law kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Fasubhanallahi rabbil 'arsyil 'amma yasifun." Kalaulah di antara kedua dan langit dan bumi ini adanya tuhan-tuhan, sembahan-sembahan ataupun tuhan-tuhan kecuali Allah, la fasadata, sudah tentulah akan musnah, akan musnah dan hancurlah apa? Bumi, langit dan bumi. Subhanallahi rabbil 'arsy 'amma yasifun. Maha suci Allah rabbil 'arsy, Tuhan bagi arasy, 'amma yasifun, terhadap apa yang mereka sifatkan. Ayat yang ke-9 Allah SWT berfirman, "Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim." Allah kata, katakanlah. Allah SWT berfirman, katakanlah, siapakah Tuhan yang mencipta langit, 7 petala langit, wa rabbul 'arsyil 'azim, wa rabbul 'arsyil 'azim, dan dia kata siapa juga Tuhan yang mencipta arasy yang agung, Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 86. Di sini 86. Baik. Kemudian ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim." Maka maha tinggilah Allah Al-Malikul Haqq, raja yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Haqq. Bila Allah Subhanahu wa taala memusnahkan alam, Allah Subhanahu wa taala melipat bumi dengan tangan langit dengan 7 petala langit dengan tangan kanannya dan 7 petala bumi dengan tangan kirinya. Lalu Allah berkata, "Ainal Malik? Ainal Jabbarun? Ainal Mutakabbirun?" Di mana orang-orang yang mempunyai kuasa? Mana raja-raja yang ada? Mana orang-orang yang sombong? Jadi Allah menunjukkan kepada kita Allah itu adalah Al-Malikul Haq, raja yang benar. Maksudnya raja yang berkuasa mutlak. Allah Subhanahu wa taala sahaja raja yang kekal abadi dan berkuasa mutlak. La ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia,
Rabbul Arsyil Karim, Tuhan bagi apa? Arasy yang mulia. So di sini Allah sifatkan apa? Arasy sebagai arasy yang mulia. Baik, kemudian dalam ayat yang berikutnya di dalam surah Al-Furqan ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Baik. Dialah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dalam tempoh 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Ar-Rahman, itulah Allah Ar-Rahman, fas'al bihi khabira. Maka tanyalah tentangnya khabira. Baik. Dalam ayat yang berikutnya yang ke-12 dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Jadi Allah menyebutkan Allah itu la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Rabbul Arsyil Azim. Tuhan bagi arasy yang agung. Arasy yang agung. Jadi Allah adalah Tuhan, arasy-Nya adalah makhluk yang agung. Baik. Dalil yang ke-13, ayat Al-Quran yang menetapkan arasy, iaitulah ayat dalam surah As-Sajdah ayat 4. Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy. Baik, jadi Allah menyebutkan Dia mencipta langit dan bumi, apa yang berada di antara keduanya dalam tempoh 6 hari. Kemudian Dia beristiwa di atas arasy. Dan ayat yang ke-14 Allah Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 75, wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy. Min haulil 'arsy. Kau melihat malaikat-malaikat mengelilingi, hafin maksudnya muhdiqin, itulah apa, mengelilingi di sekeliling arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Baik, ini berlaku pada hari kiamat nanti. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Malaikat-malaikat yang memikul arasy, Allah SWT sebut yahmiluna al-arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arasy. Dan yang sekelilingnya, yakni ada lagi malaikat yang sekelilingnya. Maksudnya ada dua, ada kita kena faham. Ada kat sini ada malaikat yang memikul arasy, disebut hamalatul arsh. Kemudian waman haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Waman haulahu ni maksudnya apa? Malaikat lain. Malaikah yang buat apa? Malaikat yang yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat yang bertasbih memuji Tuhan mereka di sekeliling arasy. Sebab apa? Wa man haulahu. Wa yu'minuna bih. Mereka beriman dengannya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu beriman dengan Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat yang mengelilingi arasy bertasbih, mereka buat apa lagi? Mereka beristighfar untuk orang-orang beriman. Rabbana, kata mereka, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmatmu meliputi, luas meliputi segala sesuatu. Ilmumu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Sangat luas. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Ini doa malaikat yang mengelilingi arasy. Bertasbih memuji Allah, mereka berdoa kepada orang beriman dan mereka memohon keampunan untuk orang beriman. Bertasbih memuji Allah dan mereka memohon keampunan untuk orang-orang yang bertaubat dan yang ikut jalan Allah. Dan mereka juga minta Allah Taala pelihara orang-orang beriman tadi daripada azab jahim, azab neraka jahanam. Wal a'yadzu billah. Baik. Jadi macam mana kita nak dapat doa malaikat ni? Malaikat yang bertasbih di sekeliling arasy ni. Kita jadi orang beriman lah, kan? Kita ikut jalan Allah, ikut jalan Rasulullah. Itu je. Baik. Beriman.
Baik, yang ke-16, Allah SWT berfirman dalam surah Ghafir ayat 15. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yaumat talaq. So, poinnya di sini Allah kata dzul 'arsy. Rafi'ud darajat, yang mengangkat kedudukan. Dzul 'arsy, yang memiliki arash, pemilik arash. So, arash ini dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan kepada arash tersebut dan dia beristiwa meninggi di atas arash. Baik. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf yang ke-18 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Tuhan langit dan bumi. Maha suci Tuhan yang memiliki mencipta dan memiliki langit-langit dan bumi. 7 petala langit dan bumi. Rabbil arsy, Tuhan bagi arash. Kenapa Allah Ta'ala sebut arash? Takkan kalau tak ada makna, kalau arash ni ditakwil menjadi makhluk, seluruh makhluk, tak ada makna lah. Kan? Kerana samawati wal ard, langit dan bumi pun makhluk juga. Kenapa Allah Ta'ala ulang? Kalaulah arash ni adalah makhluk, maksudnya ditakwil kepada makhluk semata-mata ataupun seluruh alam, tak perlulah Allah Ta'ala sebut dah. Cukuplah subhana rabbis samawati wal ard amma yasifun, tapi Allah ulang. Allah sebut di sini rabbil arsy. Maksudnya Allah specialkan arash ini dengan Allah Taala kata rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan arash, Tuhan bagi arash, rabbil arsy amma yasifun, daripada apa yang mereka sifatkan, daripada apa yang orang musyrikin sifatkan. Baik, yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arash. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun daripada langit dan apa yang keluar daripadanya. Atau apa yang naik adanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Allahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat Al-Hadid ayat 4 ni menunjukkan kepada kita kebersamaan Allah dengan makhluk itu adalah kebersamaan ilmu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat itu dengan apa? Dengan basir, dengan sifatnya basir. Dan Allah buka ayat itu dengan apa? Ilmunya. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah suruh golongan Jahmiyah yang menafikan sifat ketinggian Allah di atas arash. Mereka sebenarnya tak baca habis. Kan? Kita dah sebut sebelum ni dalam kelas kita. Allah SWT sebut ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia orang potong. Dia orang tak ambil yang istawa 'alal arsh ni, dia buang. Kemudian dia orang terus kata wa huwa dia orang ambil yang ni je, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang ni je dia orang ambil. Kan? Dia orang ambil yang ni, kemudian mereka kata inilah dalil Allah tak bertempat ataupun Allah di mana-mana, dia kata. Kan? Kita kata ni salah. Kau ambil sebahagian. Kau tak ambil daripada awal. Bacalah bagi awal. Bacalah bagi habis. Sebab itulah baca daripada habis, wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Kan fahamlah kan? Allah di langit lah. Kan atas arasnya. Istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia mengetahui apa yang ada, yang masuk dalam muka bumi dan apa yang keluar dari muka bumi. So Allah Ta'ala mulakan ayat berikutnya ni dengan ilmunya. So yang di mana-mana ni adalah apa? Ilmunya. Kita kata yang betulnya iaitulah apa?
Bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana, kan? Bukan Allah di mana-mana. Yang betulnya apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ni ilmu Allah di mana-mana. Itu yang betul. Ilmu Allah di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sebab Allah mulakan dengan ilmu. Zat Allah kat mana? Zat Allah di langit. Sebab itulah kata para ulama salaf, Allahu Allahu istawa 'ala al-'arsyihi fawqa samawatihi wa 'ilmuhu fi kulli makan. Allah itu di atas langit, yang ketujuh, di atas arasnya beristiwa, wa 'ilmuhu fi kulli makan, ilmunya di mana-mana, di setiap tempat. Itu betul, kan? So tak adalah kontradik. So kita kena faham ayat ni. Ayat ni sebenarnya dia Jahmiyah selalu bawa ayat ni. Dia kata Allah di mana-mana ataupun Allah tidak bertempat. Dia kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ambil yang ni je. Dia ambil sekerat, kemudian dia buang yang ni. Dia buang yang istiwa. Dia ambil yang ni je. Salah lah, kan? Sedangkan kita kena faham the whole ayat. Kena faham semua. Kan? Kena faham ayat semua ni. Kalau tak kita sesat. Kalau tak kita jadi macam orang Yahudi. Ambil sebahagian, dibuang sebahagian. Beriman dengan sebahagian, dia kufur dengan sebahagian. Na'udzubillah. Ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Haqqah, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Allah Taala sebut wa yahmilu 'arsya rabbika. Maksud malaikat-malaikat nanti tersentuh pula tadi. Baik. Baik, baik, tadi kita kata ayat-ayat yang ke-19 kan. So 20 dan 21. Kita tengok wal malaku ala arja'iha. Bila Allah kata malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Kerana waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala memusnahkan ataupun memecahkan arasy. Maaf, bukan memecahkan arasy, memecahkan langit. Maaf, tak, arasy tak dipecahkan, arasy kekal. Arasy antara makhluk Allah yang kekal. Jadi Allah SWT memecahkan langit. Bila Allah memecahkan langit, malaikat-malaikat semua berada di penjuru-penjuru langit. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari tersebut telah memikullah arasy Tuhanmu di atas mereka. Fawqahum ni siapa? Maksudnya di atas malaikat-malaikat yang bertasbih tadi. Maksudnya malaikat yang mengelilingi arasy lain, malaikat yang memikul arasy lain. So yang memikul arasy pada hari kiamat nanti ketika langit dipecahkan ada 8 thamaniyah. Dan kita akan bincangkan nanti. Baik, kemudian ayat yang ke-20. So poinnya di sinilah wa yahmilu arsya, Allah Taala sebut arsya rabbika, dan adanya hamalatu arsy, malaikat yang memikul arasy, hamalatu al-arsy, malaikat yang memikul arasy. Baik. Yang ke-20 Allah Taala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 20, "Dzil quwwatin 'inda dzil 'arsy makin", iaitulah pemilik kekuatan yang di sisi apa? 'Inda dzil 'arsy makin, iaitulah apa? Di sisi pemilik arasy yang kukuh, yang teguh. So Allah Taala sifatkan arasy ni makinin, yang kukuh, yang teguh. Baik, ayat yang ke-21 yang terakhir daripada Al-Quran yang menjelaskan tentang arasy, iaitulah apa? Dzul 'arsyil majid. Allah itu pemilik arasy yang majid, yang mulia. Dzul 'arsyil majid, fa'alun lima yurid. Baik. Itulah 21 ayat yang menjelaskan tentang arasy. Jadi takkanlah kita nak kata arasy ni tak ada maksud. Kan? Allah Taala sebut 21 ayat dalam Quran.
Takkan tak ada makna? Takkan Nabi SAW tak cerita dekat sahabat? Apa maksud arash? Kan? Baik, kemudian kita nak tengok dalil-dalil daripada sunnah Nabi. Dalil-dalil daripada sunnah Nabi yang mengisbatkan arash, mengisbatkan singgah sana Allah. Baik. Kalau kita tengok balik hadis-hadis yang menunjukkan adanya arash, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dalam Sahihain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Baik. Iaitulah hadis yang kita dah baca sebelum ni, iaitulah seorang lelaki yang telah memukul seorang wajah seorang Yahudi, kemudian kerana mereka bergaduh isu siapa yang lebih utama, Muhammad ke Nabi Musa. Kemudian apa yang berlaku? Si Yahudi itu telah pergi bertemu dengan Nabi SAW dan telah mengadu bahwasanya Ansar, sahabat Nabi tadi telah memukulnya. Baik. Lalu Nabi SAW pun marah. Nabi kata, la tukhayyiru bainal anbiya. Nabi SAW kata, jangan kamu membanding-bandingkan aku di antara nabi-nabi yang lain. Fa innan nasa yas'uquna yawmal qiyamah. Kerana manusia ketika mereka semua pingsan pada hari kiamat, matilah, maksudnya ketika mereka mati pada hari kiamat. Fa akunu awwala man tunshaqu anhu al-ard. Dan akulah orang yang pertama yang akan dibangkitkan daripada muka bumi. Fa idza ana bi Musa. Maka Nabi kata, tiba-tiba aku melihat Musa. Akhidun biqaimatin minal qawaimil arshi. Nabi waktu Nabi bangkit daripada kematian, maksudnya pada hari kebangkitan, maka Nabi SAW melihat Nabi Musa AS berpaut pada salah satu tiang daripada tiang-tiang arash. So hadis ini mengisbatkan kita arash ini ada tiang. Kemudian kata Nabi SAW, fala adri akana sa'iqa am husiba bi sa'qatihi al-ula. Aku tak pasti sama ada Musa ni baru bangkit daripada kebangkitan ataupun dia dibalas disebabkan oleh dulu dia nak tengok Tuhan dekat bumi dulu, bumi dulu, kemudian Allah pingsankan dia. Wa kharra Musa sa'iqa kan, maksudnya Nabi Musa jatuh pingsan sebabkan dia minta nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala di bumi dulu ketika di Mount Sinai. Baik. Jadi Nabi SAW seakan-akan tak pasti. Maksudnya kerana apa? Kerana ketika itu keadaannya Nabi SAW baru bangkit daripada kematian. Dibangkitkan daripada tidur yang lama. Mati ni diumpamakan seperti tidur. Baik. Jadi poinnya di sini, Nabi SAW bagi tahu dalam hadis ni, Nabi nampak Nabi Musa AS tengah berpaut pada qaimah, salah satu tiang daripada tiang-tiang arash, qawaim al-arsh. Jadi menunjukkan kepada kita inna lil arsy qawaim. Arash ini adanya tiang. Tetapi dalam dalam Quran dan juga sunnah yang dalam Quran dengan sunnah tidak disebut ataupun tidak ada pembatasan bilangan tiang arash. Kita tak tahu. Jadi hadis ini merupakan dalil yang paling kuat sekali yang membantah golongan yang mengatakan bahawasanya arash ini hanyalah falak yang ke-9. Dia kata arash ni hanyalah falak. Maksudnya dia orbit yang ke-9 planet. Salah kan? Kalau orbit macam mana boleh ada tiang? So arash ni adalah makhluk Allah yang mujassamah, yang mempunyai fizikal yang besar dan mempunyai tiang-tiang. Berapa tiang arash? Wallahu ta'ala a'lam. Tak disebut. Yang Nabi sebut, Nabi Musa berpaut pada salah satu tiang daripada tiang-tiang arash. Maksudnya arash ni ada banyak tiang. Bukan satu. Tapi Nabi Musa, Nabi Muhammad nampak, dia berpaut pada satu tiang arash. Subhanallah. Baik. Ada soalan ni ditanya, Ustaz, yang berada di mana-mana bagi Allah ni ada berapa perkara? Tadi ilmunya, yang lain apa lagi? Yang di mana-mananya, apa yang di mana-mana? Maksudnya apa? Penglihatan Allah,
pendengaran Allah, ilmu Allah di mana-mana. Sebab tu Allah kata dalam ayat surah Al-Hadid tu, Allah Ta'ala tu, wallahu bima ta'maluna basir. Kan? Allah sebut penglihatan dia di mana-mana lah. Maksudnya Allah mengetahui. Kan? Allah mengetahui di mana saja kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maksudnya Allah Ta'ala dia mengetahui di mana saja kita berada. Ilmunya di mana-mana. Zatnya kat mana? Zatnya di atas langit, terpisah daripada makhluk. Kalau kita tak kata terpisah daripada makhluk tu bahaya. Sebab kita akan membenarkan dakwaan golongan wahdatul wujud yang mendakwa Allah itu bersatu dengan makhluk ataupun bersatu dengan mana-mana individu. Wallahul musta'an. Baik. Hadis yang kedua yang menjadi dalil akan sabitnya arasy Allah, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Amr bin Al-As katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqa qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanah qala wa 'arshuhu 'alal ma'. Ini hadis dalam ringkasan kita. Yang ni yang kita bincang sebelum tu. Baik. Jadi Allah menulis takdir bagi seluruh makhluk sebelum dia mencipta langit dan bumi 50,000 tahun sebelum dia mencipta langit dan bumi. Jadi sebelum Allah Ta'ala cipta langit dan bumi ni 50,000 tahun sebelum tu Allah dah tulis segala ketetapan, takdir makhluknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa arshuhu 'alal ma'. Arasnya di atas air. Baik. Jadi dalam hadis ni dalil yang jelas menunjukkan bahawasanya arasy itu adalah makhluk yang berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Jelas kan? Sangat jelas. Hadis yang ketiga dalam Sahihain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'anil karbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa ketika dalam kesulitan. Nabi akan berdoa. Nabi akan ucapkan zikir ini. La ilaha illallah al-alim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil karim. Subhanallah. So Nabi tengok, Nabi ucapkan doa ketika al-karb. Anil karb maksudnya ketika kesusahan. Baik. Apa doanya? La ilaha illallah al-alim al-halim. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Al-alim yang maha mengetahui. Al-halim yang maha santun. Yang maha santun terhadap hamba-hambanya, yang maha lembut, yang tidak segera membalas hamba-hambanya. Al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Rabbul arsyil azim. Tuhan bagi arasy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi. Ya Allah kata Nabi kata la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Rabbis samawati wa rabbil ard. Tuhan langit dan bumi. So, Nabi susun dia punya kedudukan. Sama macam Nabi sebut tadi. Wa rabbil arsyil karim. Nabi tutup balik dengan rabbil arsyil karim, nak bagi tahu keagungan arasy dan keagungan Tuhan yang mencipta arasy. Tuhan bagi arasy yang mulia. Subhanallah. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Baik. Kemudian hadis yang keempat, hadis Juwairiyah. Maksudnya Nabi SAW Nabi SAW satu hari keluar pada waktu subuh, selepas solat subuh di masjidnya. Kemudian Nabi SAW kembali selepas dah waktu duha. Kemudian Nabi SAW melihat Juwairiyah, isteri Nabi SAW, tengah duduk. Lalu dia pun mengatakan, maziltu 'alal hal allati faraqtuka 'alaiha. Faraqtuki 'alaiha. Maziltu 'alal hal allati faraqtuki 'alaiha. Aku ataupun engkau masih lagi dalam keadaan yang ketika aku meninggalkan engkau. Maksudnya Nabi SAW masih lagi melihat isterinya Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha masih lagi duduk di tempatnya berzikir. So Nabi dah keluar dari masjid, Nabi tengok dia masih lagi berzikir. Qalat na'am, kata dia, na'am ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda,
laqad qultu ba'daka 4 kalimat. ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Kemudian Nabi SAW ajarkan kepada Juwairiyah, iaitulah apa? 4 kalimat yang disebutkan 3 kali. Maka kalaulah ianya ditimbang, maka sudah tentulah apa? Kalau ditimbang maka tidak akan apa? Ditimbang maka akan beratlah timbangan. Iaitulah apa? Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah. Segala puji baginya. Adad khalqih. Itulah bilangan makhluk-makhluknya. Wa ridha nafsihi, keridaan dirinya. Wa zinata arsyihi wa midar kalam. Dengan berat zinah. Ini timbangan arasnya. Maksudnya nak bagi tahu beratnya aras Allah. Baik. Kemudian kata Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam, fahadha yubayyinu anna zinatal arsh athqalul awzan. Daripada hadis ini kita boleh dapat bahawasanya menjelaskan kepada kita berat arasy ini adalah makhluk Allah yang paling berat timbangannya, yang paling berat. Baik. Itu hadis yang keempat. Baik, Ustaz, tadi arasy dikatakan bertiang. Yang malaikat memikul arasy itu apa dia? Malaikat yang memikul tiang-tiang arasy. Tak ada, kita kata apa? Tak ada pertentangan. Ada malaikat apa? Yang mengelilingi arasy. Kemudian ada malaikat yang memikul arasy. Yang memikul arasy tu sama ada dia pikul tiang ataupun dia pikul macam mana, wallahu taala a'lam. Kita tak diperintahkan untuk kaji lebih itu. Kita beriman. Disebutkan oleh Nabi saja. Nampak? Kan? Yang malaikat memikul arasy tu, malaikat pikul arasy macam mana, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Berhentilah kat situ. Arasy ada tiang, arasy ada tiang. Malaikat pegang tiang tu ke? Wallahu a'lam. Kena ada dalil lah. Yang Nabi bagi tahu dekat kita, malaikat ni memikul arasy. Adakah dia memikul tiang arasy? Kesemuanya ke sebahagiannya? Wallahu a'lam. Itu benda tafsil yang perlu kepada dalil. Sebab tu kita kena hati-hatilah. Kita berhenti pada mana yang Nabi berhenti. Kalau tak kita akan sesat. Kalau kita terlampau memikirkan, betul kita fikir detail, terlampau detail, tak boleh juga. Cukup dengan apa yang Nabi bagi tahu. Wallahu taala a'lam. Yang kelima, hadis Jabir Ibn Abdullah. Iaitulah hadis tentang Nabi SAW bersabda, izinkan untuk aku menceritakan tentang malaikat daripada malaikat Allah min hamalatil arsh, yang memikul arasy. Nabi bagi tahu, Nabi nak cerita dekat sahabat tentang malaikat yang memikul arasy. Annama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Antara syahmati udhunihi maksudnya antara cuping telinga malaikat tersebut. Bawah cuping telinga. Cuping telinga ni bahagian telinga yang paling bawah, yang paling lembut tu. Kita. Baik, cuping telinga malaikat ni jaraknya antara cuping telinga dengan bawah cuping telinga dengan apa? Dengan atiqihi maksudnya bahunya. Jaraknya adalah apa? Masiratu 700 am. Jarak 700 tahun jarak perjalanan. 700 tahun jarak perjalanan. Jarak perjalanan apa? Jalan kaki ke, naik unta ke, naik kuda ke? Kata para ulama antaranya Sahib Aunul Ma'bud dalam syarahnya terhadap hadis ini mengatakan iaitulah apa? 700 tahun jarak perjalanan, iaitulah perjalanan Farasul Jawad, iaitulah kuda yang paling laju. Jarak perjalanan 700 tahun, iaitulah bila seseorang itu mengendarai atau menaiki kuda yang paling laju sekali, yang paling speed yang paling laju. Kuda lah. Tak boleh lah kita nak kata kereta ke apa. Kuda dah bila ulama faham daripada hadis Nabi SAW ni, kita ikut. Maksudnya kita berhenti pada apa yang bahasa yang difahami oleh Nabi SAW. Dah zaman Nabi tu tak ada kereta. Tak payahlah kita nak takalluh, kita nak kata ni, kita nak takwil pula, kita kata macam naik kereta Ferrari ke apa. Tak payahlah. Berhenti je lah. Cakap macam ulama cakap cukup lah. Yang mereka faham 700 tahun. Jarak perjalanan apa? Janganlah kita suka-suka kita kata kereta Ferrari kot, tak boleh lah. Itu kita cakap benda yang kita tak ada ilmu. Kalau kita buat perumpamaan tak jadi masalah. Kalau kita kata, kalau bayangkan kalau
kereta Ferrari itu laju yang dah laju macam mana sekalipun, maksudnya takkan sampai juga kalau 700 tahun. 700 tahun jarak perjalanan. Maksudnya besar malaikat ni. Besarnya malaikat yang memikul arash. Baik, itu menunjukkan adanya arash, kan? Adanya arash dan adanya pemikul arash, malaikat pemikul arash. Baik. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salata wa shama Ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجة ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس أو فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة." Baik. Hadis Abu Hurairah ni Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, maka hak bagi Allah adalah menjadi hak Allah ke atasnya, ataupun ianya adalah menjadi hak Allah, hak ke atas Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Maksudnya Allah akan masukkan orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, kemudian yang duduk fi au jalasa fi ardihi allati wulida fiha, begitulah juga orang yang duduk di bumi, di negerinya yang dia lahir di dalamnya. Maksudnya dia juga kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia keluar berhijrah, ataupun dia yang duduk saja yang tak keluar berhijrah kerana adanya halangan, maka kalau dia beriman kepada Allah, Rasul, mendirikan solat, mengerjakan berpuasa bulan Ramadan, dia juga akan masuk syurga. Kemudian tanya para sahabat, "Ya Rasulullah, afala nunabbi'un nas? Afala nunabbi'un nas bidzalik?" Boleh tak kami nak bagi tahu dekat sahabat lain, manusia lain tentang hal tersebut? Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati 100 darajah." Sesungguhnya di dalam syurga nanti adanya 100 darajah, adanya 100 kedudukan ataupun 100 darajat, 100 tingkatan. A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi. Allah menyediakannya untuk mujahidin fi sabilihi, orang-orang yang berjihad di jalannya. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Di antara dua tingkatan syurga, ataupun dua tingkatan yang ada di dalam syurga, maka di antara keduanya itu adalah seperti jaraknya seperti langit dan bumi, kama bainas sama'i wal ard. Fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Fasaluhul firdaus. Apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah firdaus, mintalah syurga al-firdaus. Fa innahu wasatul jannah, kerana ianya adalah syurga yang berada di tengah-tengah jannah. Kerana ianya berkedudukan di tengah-tengah jannah, tengah-tengah syurga. Dia yang paling tengah. Wa a'lal jannah, dan yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Apa maksud wasatul jannah wa a'lal jannah? So kita akan faham nanti insya-Allah. Iaitulah menunjukkan kepada kita bahawasanya arash itu adalah bumbung bagi syurga dan ianya berbentuk kubah. Dan sudah tentulah kedudukan syurga itu adalah yang paling center. Yang paling center itu kata wasatul jannah, dia paling center. Dan yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk sebelum sampainya arash. Syurga ni berada di bawah arash, di bawah air, di bawah arash. Wa kana arsyu 'alal ma', jadi kemudian syurga ini di bawah, maksudnya arash itu adalah bumbung bagi syurga. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas apa? Syurga itu adanya arash Allah, arash ar-Rahman, adanya singgahsana Allah. Fawqahu ni apa? Di atas apa? Di atas syurga lah. Di atas syurga Firdaus tu adanya arash ar-Rahman. Wa minhu tufajjaru anharul jannah, daripadanya lah terpancar sungai-sungai, dari sungai-sungai dalam syurga. Maksudnya apa? Jelas lah kan? Arash di atas air, dan air sungai-sungai yang ada dalam syurga tu, air dia datang dari mana? Airnya datang daripada bawah arash. yang mana air di bawah arash tu lah. Faham tak? Satu Nabi kata wa minhu tufajjaru anharul jannah, daripada arash itulah terpancarnya sungai-sungai dalam syurga. Maksudnya daripada bawah arash, maksudnya daripada arash, maksudnya daripada
air yang ada di bawah arasy. Itulah sumber air yang memancarkan sungai-sungai dalam syurga. Subhanallah. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis sahih. Baik. Kemudian hadis hari banyak lagi lah hadis-hadis kalau kita nak baca. Okey, kita lengkapkan 10 hadis kan. Yang ketujuh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Baik, rahim, yakni ar-rahim, yakni rahmat. Rahmat itu tergantung di arasy. Mu'allaqatun bil arsy. Rahmat ni dia makhluk Allah yang tergantung di arasy. Lalu rahmat ni dia akan kata apa? Rahmat makhluk. Rahmat ni makhluk. Kan? Sebab tu kita tak boleh takwil sifat Allah dengan rahmat. Sifat Allah yang zatiyah, sifat tangan, sifat beristiwa di atas arah ke, sifat turun ke langit. Kalau kita takwil kata rahmat Allah turun, maksudnya makhluk lah. Kerana rahmat ni adalah makhluk Allah. Nabi SAW bagi tahu rahmat maksudnya perasaan belas kasihan, rahmat, kasih sayang. Makhluk Allah yang tergantung di arasy. Mu'allaqatun bil arsy, tergantung di arasy. Maksudnya Allah jadi, wallahu ta'ala alam, Allah jadikan dia bergantungan di arasy. Kemudian Allah jadikan dia boleh bercakap. Rahmat ni, rahim ni kita kata rahim, kita kata hubungan silaturahim, kasih sayang, hubungan kekeluargaan, hubungan kasih sayang yang belas kasihan yang ada dalam makhluk. Ada dalam seorang ibu kepada anaknya, seorang bapa kepada anaknya, rahmat, rahim. Kan? Sebab itu dipanggil apa? Rahim ibu. Silaturahim, hubungan silaturahim. Kita kata hubungan yang nak menghubungkan kasih sayang. Belas kasihan. Jadi rahmat ini, rahim ini, dia adalah makhluk yang Allah gantung dekat arasy. Kemudian dia boleh kata, rahmat ni akan kata, rahim ni dia akan kata, man wasalani wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambungkan aku, maka Allah akan menyambungkannya. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskan dia. Subhanallah. Ustaz tadi dikatakan syurga bertingkat-tingkat hingga 100, tapi syurga Firdaus di tengah-tengah. Yang lainnya apa lagi atau jangan bincang. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, maksudnya syurga Firdaus ni yang paling tinggi dan paling tengah. Di center. Itu menunjukkan ulama faham atas dia itu adalah arasy yang mustadir, muqabbab, yang berkubah, yang bulat. Sebab itu kita kena faham di luas. Kemudian tingkatan hingga 100 darajat. 100 darajat ni kita kata dia adalah tingkatan yang ada pula dalam Firdaus tu. Yang paling tinggi adalah Firdaus. Maksudnya kita tak boleh nak bayangkan. Memang tak boleh nak bayangkan. Sebab itu kata jangan bincang lah. Jangan bincang sampai kita nak tahu macam mana masuk syurga. Minta Allah masukkan syurga. Nabi SAW tak suruh kita bincang panjang kat situ. Nabi kata apa? Tapi Nabi still bagi tahu. Tapi Nabi suruh apa? Fa idza sa'altum fas'alul firdaus. Maka mintalah syurga Firdaus. Minta doa. Ya Allah, masukkan aku, masukkan ayah aku, masukkan keluarga aku, masukkan guru aku, masukkan adik-beradik aku ke dalam syurga Al-Firdaus. Minta doa. Kan? Jadi tak ada, kita kata kalau kita start fikir macam makhluk ataupun kita start fikir macam apa yang kita bayangkan, kita akan sesat. Kita akan tolak hadis. Tak, jangan kita bincang dengan akal kita. Kita bincang dengan apa yang Nabi bagi tahu. Apa yang Nabi SAW bagi tahu tu cukup, sudah cukup sebenarnya. Maksudnya tak perlu kita perincikan dengan kefahaman kita. Sebab itu dia tak bertentangan. Maksudnya sebab tu Nabi SAW bagi tahu, dan kita dah sebut, Ibnu Katsir rahimahullah sebut apa? Arasy ni muqabbabun mustadir. Dia adalah berkubah. Kan? Bila Nabi kata Firdaus ini syurga yang paling tinggi dan paling tengah, wasatul jannah, paling center lah. Kan? Kalau kubah, kalau kita kata kubah. Nah, ini still kita boleh fikirkan. Kalau kubah, betul tak? Kubah ni, kalau kubah yang besar, dia ada center, betul tak? Dia ada center, dia ada titik tengah dia.
Sudah tentulah apa kita kata syurga yang dimaksudkan itu adalah wasatul jannah, yang paling tengah dan paling tinggi. Dan ada 100 tingkat lagi dalam syurga tu. Maksudnya luasnya syurga ni, kalau kita nak bincang tentang syurga ni pula tak habis lah. Sampai esok pagi pun tak habis. Nabi pun dah ceritakan tentang syurga ni. Dan banyak lagi lah. Tapi poin di sini kita nak bincang tentang arash tadi. Dan adanya makhluk Allah yang Allah gantungkan di arash, antaranya Rahim. Jadi Rahim ni berkata, siapa yang menyambungkan aku, maka Allah akan sambungkan dia. Siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan putuskan dia. Perintah supaya kita jangan memutuskan silaturahim, jangan memutuskan hubungan ar-rahim. Baik. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dekat Abu Dzar. Ini hadis yang ke-8. Nabi tanya. Ketika itu gharabatis syams. Yakni matahari apa kita kata apa? Tenggelam. Waktu matahari tengah tenggelam tu, Nabi tanya dekat Abu Dzar. Subhanallah. Nabi tanya apa? Atadri aina tadhhab? Wahai Abu Dzar, engkau tahu tak matahari ni pergi mana? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Abu Dzar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tak tahulah. Kan? Qala. Kemudian Nabi bersabda, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-'arsy. Sesungguhnya matahari ini dia pergi sehinggalah dia sujud di bawah arash. Jadi matahari tenggelam ni dia pergi mana? Dia pergi sujud dekat Allah. Dia sujud di bawah arash. Fatasta'dhinu fayu'adhdhinu laha. Lalu dia minta izin. Sebelum dia sujud dekat Allah, dia sembah Allah, matahari sembah Allah. Sujud dekat Allah di bawah arash. Maksudnya nak bagi tahu matahari itu kecil lah. Buat apa pergi sembah matahari? Matahari itu sembah Tuhan, sembah Allah. Jadi matahari minta izin sebelum dia nak bangkit, matahari ni sebelum nak terbit semula. Yang ni yang kita nampak kat dunia. Sebelum dia nak terbit semula tu, maka dia minta izin dekat Allah untuk pergi. Lalu Allah izinkan. Wa yushiku an tasjuda fala yuqbalu minha. Wa yusta'dhanu fala yu'dhanu laha. Dan hampir-hampir matahari ni bila dia sujud, maka dia takkan bangkit lah. Ataupun maka kalau dia minta izin, maka tak diizinkan. Fayuqal laha, maka ketika itu irji'i, dikatakan kepada kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti fatatlu'a atau fatatlu'u min maghribiha. Bila sampai waktunya, Allah perintahkan supaya matahari ni kembali ke tempat asalnya. Maka ketika itulah akan terbitnya matahari daripada arah barat. Matahari sekarang terbit daripada arah timur. So yang normal sekarang ni, bila matahari tenggelam di arah barat, terbit di arah timur. Kan? Jadi bila matahari tenggelam, Nabi tanya dekat Abu Dzar, kat mana pergi matahari ni? Abu Dzar tak tahulah, dia bukan Nabi. Nabi saja tahu. Sebab tu Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu matahari ni pergi sujud dekat Allah, sujud dekat bawah arash. Matahari ni kecil lah. Macam mana wallahu a'lam? Matahari makhluk Allah yang kecil. Bagi Allah kecil lah, tapi bagi kita nampak besar sebab kita kecil lagi. Jadi sampailah ada waktu ketika Allah akan, bila dia minta izin dekat Allah untuk pergi balik, Allah tak izinkan. Sampailah Allah Ta'ala perintahkan matahari ni terbit daripada arah barat. Maksudnya terbit daripada arah barat, maka ketika itu berlakulah apa? Kiamat. Kan? Maksud sebab apa? Sebab asalnya matahari terbit arah timur. Maka itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu dia berjalan, dia berlari. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Jadi Allah sebut matahari ini dia berlari. Dia berlari. Macam mana matahari berlari kita pun tak tahulah. Dia berlari di mustaqarrin laha, di orbit dia. Yang Allah Taala dah tetapkan. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah takdir Allah Al-Aziz yang Maha Mulia dan Maha Mengetahui. Baik. Kemudian dalam hadis yang berikutnya yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihain Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa 'indahu fawqa al-'arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Ketika Allah, setelah Allah menetapkan segala ketetapan makhluk dengan Allah menulis di dalam kitabnya, maka di sisinya kitab itu di sisinya, di sisi Allah fawqa al-'arsy, di atas arasy. Apa yang Allah Ta'ala tulis? Allah Ta'ala tulis rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku mengatasi kemurkaanku. Baik. Yang ke-10, jadi menunjukkan adanya arasy, fawqal arasy tadi. Yang ke-10 hadis Nabi SAW, hadis Mu'adz bin Jabal, mendengar Mu'adz kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-mutahabbuna fillah yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Orang-orang yang bercinta, orang-orang yang mengasihi kerana Allah, bercinta kerana Allah, saling berkasih sayang kerana Allah, menyintai kerana Allah, mutahabbuna fillah. Siapa orang yang bersahabat kerana akidah yang benar, kerana Allah, menikah dengan isterinya kerana Allah, bersahabat dengan sahabatnya kerana Allah. Ini al-mutahabbuna fillah. Bukan bersahabat kerana harta, bersahabat kerana nak jet kawan, bersahabat kerana kawan suka belanja makan, tapi bersahabat kerana Allah. Bukan menikah kerana hawa nafsu. Kerana menikah sebab apa? Sebab isteri dia cantik. Tapi bila isteri dia dah tak cantik, dia cari orang lain. Tak boleh lah. Itu bukan cinta kerana Allah lah. Cinta kerana hawa nafsu. Kan? Al-mutahabbuna fillah. Orang yang saling mengasihi kerana Allah. Yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi. Akan dipayungi ataupun akan dibayangi, akan mendapat naungan Allah. Mereka ini akan dinaungi oleh Allah di mana? Di bawah bayangan arasnya. Fi dhilli arsyihi. Menunjukkan apa? Arasy ini adanya bayang. Arasy ni maksudnya dia jisim. Dia fizikal yang ada bayang. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Pada hari yang tidak ada bayangan melainkan bayangannya. Kat sini, sebab itu ulama berselisih pendapat. Adakah maksudnya di sini naungan itu adalah naungan Allah, maksudnya adalah dhilluhu ni adalah naungan Allah, dhamir ni balik kepada Allah ataupun arasy. Itu ada dua pendapat. Ada yang kata balik kepada Allah, ada yang kata balik kepada arasy. Ala kulli hal, kedua-duanya ada musnadah, maksudnya kedua-duanya ada kita kata apa, ada sandaran daripada hadis. Kita kata wallahu taala a'lam. Baik. Ya, bila dah tenggelam matahari itu berarti dia sujud, dia pergi sujud dekat bawah arasy. Saya tu dia hilang. Siapa cakap ni? Nabi SAW. Nabi bagi tahu dekat Abu Dhar tadi. Nak percaya tak percaya, Nabi cakap. Nak percaya saintis ke? Saintis pun tak boleh nak bagi tahu macam ni. Nabi saja yang boleh bagi tahu. Hadis sahih. Kita nak beriman dengan saintis ke nak beriman dengan Nabi? Tepuk dada tanya iman. Ya. Bila dah tenggelam matahari itu, Nabi SAW bagi tahu matahari itu sujud dekat bawah arasy. Sebab tu Nabi tanya Abu Dhar tadi kan, aina tadhhabu syam? Atadri aina tadhhabu syam? Kau tahu kat mana? Atadri aina tadhhabu syam? Ni soalan Nabi ni. Kau tahu wahai Abu Dhar, di mana pergi matahari? Aina tadhhab? Abu Dhar kata Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi kata apa? Innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-'arsy. Ni. Matahari itu dia pergi. Maksudnya apa? Dalam Quran Allah kata apa? Tajri, berlari. Dia pergi dan sehinggalah dia sujud di bawah arasy. Kemudian dia minta izin untuk kembali. Maksud matahari ni makhluk Allah. Matahari ni hamba Allah. Dia di alam lain lah, di alam dia lah. Matahari ni ada alam dia pula lah. Allahu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ni Tuhan seluruh alam. Termasuklah alam matahari. Itu nak bagi tahu bila kita pegang hadis ni, terjawab segala persoalan. Kosmos apa semua ni terjawab. Dengan syarat kita beriman dengan Nabi SAW. Kalau kita tak beriman, kita duk beriman dengan saintis barat, saintis kafir. Asyik-asyik kita nak petikaikan hadis Nabi sebab bercanggah dengan sains. Salah lah. Sains itu mesti maksudnya bukanlah sains itu yang menghukum Al-Quran dan hadis, tetapi Al-Quran dan hadis yang menghukum sains. Kita kena faham. Sains kalau dia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, kita tak terima. Sebab itu kita kena faham. Kerana Quran dengan hadis adalah asas.
Allah Ta'ala dah cerita segala sesuatu. Nabi dah bagi tahu. Cuma kita je tak tahu. Baik. Yang berikutnya, baik, selesailah kita bincangkan tentang dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang Arash. Banyak tu kan? 10 hadis, 21 ayat Quran, bayangkan. Takkan kita nak tolak lagi? Kafirlah orang yang menolak akan kewujudan Arash. Kalau dia menolak kewujudan Arash, maka hukumnya kafir. Kerana sabit di dalam Quran, sabit di dalam hadis-hadis yang sahih kan kewujudan Arash. Bila ditakwil itu ada perbahasan. Bila ditakwil itu kita perbahasan. Kalau dia isbatkan Arash tapi dia takwil, dia adalah ahlul bidah wal ahwa. Baik. Kemudian kita nak tengok berikutnya adalah penciptaan Arash dan keadaan Arash. Ini kita nak bincang. Baik. Ini baca ni dalam kitab Al-Arash oleh Imam Zahabi. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Kathir rahimahullah sebutkan tentang Arash juga. Tetapi yang ni kita tengok dari sudut dirasah, dari sudut study yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, Kitabul Arsh ni. So kita nak tengok Arash ni sebelum kita nak masuk tentang penciptaan langit dan bumi, supaya kita jelas bahawasanya Arash ini adalah makhluk Allah yang paling agung. Baik, penciptaan Arash ni dan keadaan Arash. Baik, kita tengoklah sebelum ni. Arash ni adalah makhluk Allah dan menunjukkan kewujudan Arash ni dalil-dalil yang banyak. Sebab itu kalau kita tengok balik, bila kita sebut semua yang ada di dalam makhluk, dalam alam ini adalah makhluk Allah, Arash juga adalah makhluk, kan? Sebab itu kata, ya, bererti masing-masing makhluk punyai alam. Ya, Arash dia alam dia. Dia tak sama dengan kita. Alam dia berbeza dengan alam kita. Macam matahari tadi, dia ada alam dia. Dia dah ada lah, kita pun tak tahulah perincian dia. Ada alam dia, alam matahari. Dia hidup dalam alam dia. Planet-planet lain ada alam dia, ada universe dia sendiri. Kita yang di bumi ni, alam di bumi. Manusia dah di bumi pun ada banyak alam. Ada alam binatang, ada alam apa lagi, jin, alam malaikat, itu tak sentuh lagi tu, banyak. Sebab tu Allah kata, Rabbil alamin, Tuhan bagi seluruh alam. Alam ni. Kan? Baik. Kemudian salaful ummah dan imam-imam salaf, mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan bahawasanya Arash ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Ya Allah cipta, ya Allah yang mencipta dan menjadikannya. Wa huwa rabbul arshil azim. Dan Arash ini kita kata dia adalah disifatkan dengan makhluk sebagai yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan kita dah bincang sebelum ni menunjukkan bukti bahawasanya Arash ini adalah makhluk yang terawal, makhluk yang pertama diciptakan ataupun yang terawal. Ada yang kata air kan, wa kana arshuhu 'alal ma'. Baik, air yang first, kemudian Arash, kemudian Arash. Baik. Kemudian kita nak bincang tentang hay'ah. Ini panjanglah kalau kita nak bincang tentang perbezaan pendapat tentang apa makhluk pertama yang diciptakan. Anasan dah sentuh sedikit. Baik, berikutnya kita nak bincang tentang makanul arsh, kedudukan Arash. Kat mana Arash ni? Tempat Arash ni kat mana? Baik, ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang kita dah sebutkan tadi menyebutkan Arash ini dia adalah apa? Adalah satu tempat yang dicipta oleh Allah sebelum wujudnya langit dan bumi. Dan setelah diciptakan langit dan bumi, ianya tetap di tempatnya. Baik. Dan tempat Arash ini dia di atas air. Sebagaimana kita dah sebut, wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' dalam surah Hud ayat 7. Baik. Al-ma', air ni kita dah sebut kan, air ni dia apa? Air yang bukan air di dunia ni. Dia adalah air apa? Air yang Allah Ta'ala cipta. Sebab itu kata Syekh Khalifah Tamimi dalam tahqiq dia, dirasah dan tahqiq dia kata, fa kullu min al-ayat wal ahadith tadullu dalalatan qati'ah ala anna makan al-'arsh منذ khalqihi 'ala al-ma' wa laysa al-murad bil ma' huna al-ma'u al-bahr lianna ma'u al-bahr inma wujida ba'da khalqi as-samawati wal ard wa inma al-ma'u al-madhkur huna ma'un akhar tahta al-'arshi 'ala ma syaa Allah Ta'ala.
Baik, air yang arash berada di atasnya ni bukanlah air yang ada, lautan yang ada di bumi. Kerana langit dengan bumi ni belum dicipta lagi sebelum arash dah cipta. Arash dicipta dulu. Jadi air sebelum arash. Jadi bukanlah air itu bermaksudnya air yang ada di bumi. Lautan yang ada di bumi. Tetapi air di situ adalah air yang lain. Lautan yang Nabi bagi tahu di atas langit yang ketujuh. Yang di bawah arash. Sebab itulah apa? Kalau kita tengok balik, maka kedudukan arash ini sebelum penciptaan langit dan bumi ini, kalau kita tengok dari sudut dua sudut, kita boleh bahagikan kepada dua sudut. Yang pertama, kedudukannya binisbah ilallah. Kedudukannya dari sisi Allah. Yang kedua dari sudut kedudukannya nisbah kepada langit dan bumi dan setelah penciptaan langit dan bumi. Adapun kedudukan arash bagi nisbah Allah dan makhluk-makhluknya yang lain, selain daripada Allah, itulah seluruh makhluknya. Maksudnya kalau kita bincang kedudukan arash ini dari sudut Allah, daripada arah Allah. Ahli kalam marah kalau kita kata Allah berarah ni. Dia tak setuju lah. Sebab dia kata makhluk arah ni, berarah ni. Tak, Allah SWT adalah arah dia. Tapi bukan makhluk lah. Tuhan lah. Simple je nak faham. Jadi kita bincang arah ataupun sudut yang pertama. Ataupun arah ini daripada sudut Tuhan. Maka ianya adalah apa? Makhluk yang paling dekat dengan Allah. Fahuwa aqrabuha ilaihi subhanah. Maksudnya arash ni yang paling dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu dia beristiwa di atas arash. Dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka mengisbatkan sifat istiwa, sifat Allah bersemayam di atas arash, maka dalil menunjukkan dekatnya arash dengan Allah. Adakah bersentuh atau tak? Yang tu ada khilaf ulama. Yang tu kita akan bincangkan kemudian. Yang tu isu kita kata isu yang ada khilaf. Tetapi nak bagi tahu arash ni paling dekat dengan Allah. Apa dalilnya lagi? Menunjukkan kepada kita dalil-dalil yang sangat banyak. Dan ini juga menunjukkan keistimewaan arash berbanding dengan makhluk lain. Sebab arash ni makhluk yang paling dekat dengan Allah. Sebab Allah beristiwa di atas dia. Allah beristiwa di atas arash. Meninggi di atas arash. Baik. Jadi dalam hadis Ibnu Abbas, dalilnya, baik, Nabi SAW bersabda, "Walakunna rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu. Idza qada amran sabbaha hamalatul arsh. Thumma sabbaha ahlus sama' alladhina yalunahum. Hatta yablugha at-tasbih ahlu hadhihi as-sama'i ad-dunya. Thumma qala alladhina yaluna hamalatul arsh li hamalatil arsh, madza qala rabbukum?" Fayukhbirunahum madza qala. Baik, dalilnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kita, Tuhan kita, tabaraka wa ta'ala, maha penuh keberkatan dan maha tinggi, namanya, apabila Allah menentukan sesuatu keputusan ataupun menetapkan sesuatu perkara, apa yang akan berlaku? Malaikat-malaikat yang memikul arash ini akan bertasbih. Bila Allah berkata-kata atau Allah memerintahkan dengan sesuatu perintah, makhluk pertama yang akan dengar adalah hamalatul arsh, iaitulah malaikat yang memikul arash. Malaikat yang memikul arash. Kemudian setelah malaikat pemikul arash yang mendengar, maka akan mendengarlah pula penduduk-penduduk langit yang berada di bawahnya. Tasbih malaikat. Maksudnya malaikat-malaikat yang ada di langit yang berikutnya pun dengar selepas itu. Sehinggalah sampai tasbih Allah tu, sampailah apa? Pada penduduk langit dunia. Penduduk langit dunia, kita pun tak tahu ada apa kat langit dunia. Kemudian berkatalah hamalatul arsh, yakni malaikat-malaikat arah ni berkata sesama mereka. Mereka tanya, Madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kamu? Lalu dikhabarkan kepada mereka apa yang dikatakan oleh Tuhan. Baik, menunjukkan apa? Dekatnya malaikat hamalatul arsh ni dengan Allah. Sampai mereka
makhluk Allah yang dengar dulu perkataan Allah adalah hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy. Nampak? So menunjukkan arsy adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Dari sudut kita kata dari sisi Allah, dia yang paling dekat. Buktinya bila Allah perintahkan sesuatu perkara, maka malaikat-malaikat yang memikul arsy lah yang dulu yang dengar perintah Allah. Kemudian barulah langit yang berikutnya, malaikat yang dari langit berikutnya, malaikat yang seterusnya, sampailah kepada penduduk langit. Dengar tasbih malaikat-malaikat tu. Baik. Maka hadis ini menunjukkan bahawasanya malaikat yang memikul arsy adalah makhluk yang pertama yang bertalaqi ataupun mendapat dan menerima ataupun mendengar urusan dan perintah Allah. Kemudian berikutnya langit yang berikutnya, kemudian langit berikutnya. Maka menunjukkan kepada kita bahawasanya makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah arsy. Arsy yang paling dekat dengan Allah. Baik. Adapun dari sudut kita, dari sudut langit dan bumi. Dan adakah arsy ini sentiasa di atas air? Maka kita jawab macam ni. Arsy ini sentiasa di atas air. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis. Baik, yang hadis awal, hadis dalam riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan sebagainya. Nabi kata apa? Thumma fawqas sama'i sabi'ah. Ingat Nabi kata thumma fawqas sama'i sabi'ah. Kemudian di atas langit yang ketujuh bahrun, adanya lautan. Baina a'lah wa asfalihi mithlu ma baina as-sama'i ila as-sama'. Di antara hujung lautan itu yang paling tinggi dan yang paling bawah, yang paling rendah, jaraknya antara langit dengan langit. So 500 tahun jarak perjalanan. 500 tahun jarak. Thumma fawqa dhalika kulluhu 8 amlak aw 'al ma baina adlafihim ila rukabihim mithla ma baina as-sama' ila as-sama'. Kemudian di antara di atas apa? Di atas air tersebut adanya malaikat yang memikul arsy dalam rupa kambing gurun aw 'al. Di antara apa? Adlafihim, adlaf ni maksudnya di antara kita kata bahagian belakang kambing gurun, bahagian belakang mereka itu, dan sampailah kepada lutut ataupun kaki mereka. Jaraknya seperti apa, langit dengan langit. Maksudnya jauh, 500 tahun jarak berjalan, 700 ataupun 500 tahun. Besar. Summa fawqa zuhurihimul arsy. Kemudian di atas belakang malaikat-malaikat itu adanya arsy. So di sini dapatlah. Maksudnya malaikat mengikut arsy ni, mereka tak tahu, wallahu alam, sama ada mereka pikul tiang arsy ataupun arsy tu berada di belakang mereka. Wallahu taala alam. Allah bersemayam di atas arsy bermaksud di dalam kawasan arsy ke Ustaz? Macam kita kata kami di atas kapal terbang, maksudnya dalam kapal terbang, contoh pemahaman. Baik. Allah bersemayam di atas arsy. Tak, Allah maksudnya kat sini ada khilaf di kalangan ulama, adakah Allah bersentuh dengan arsy atau tak itu. Cuma Allah yang tinggi, Allah tinggi di atas arsy. Bukan dalam kawasan arsy. Sebab Allah bersemayam di atas arsy. Bukan di dalam kawasan arsy. Kalau di dalam kawasan arsy maksudnya Allah ni makhluk. Allah maksudnya duduk dalam teritori arsy, tak. Maksudnya Allah di atas arsy. Allah tu duduk di atas arsy. Bersemayam di atas arsy. Cuma ulama berbeza pendapat lah sama ada bersentuh atau tak. Wallahu ta'ala alam, kita akan bincang nanti. Sebab itu kena sabar. Ilmu ni macam ni, ilmu tentang benda gaib ni kita kena sabar. Maksudnya apa? Kita kena tunggu dulu. Kita akan bincang. Kena sabar. Yang penting sekarang ni kita beriman. Akan sampai masanya kita akan faham, insya-Allah. Kalau tak faham lagi sekarang, doakan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Sebab itu kita kata Allah bukan itu tak betul. Macam kita kata kami di atas kapal terbang, maksudnya kita dalam kapal terbang. Itu makhluk. Tak boleh lah. Tak boleh kita samakan dengan makhluk. Kita kalau kita duduk di dalam sesuatu atau di atas sesuatu perkara, kita diputi oleh perkara tersebut sebab kita makhluk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita kata dia di atas arsy, bersemayam di atas arsy, dia tak macam makhluk lah. Arsy tu tak meliputi Allah. Tapi Allah meliputi arsy. Kena faham tu. Tak boleh kita kata macam kita kata kami di atas kapal terbang, dalam kapal terbang. Itu kita makhluk. Itu tashbih.
Tak boleh. Salah tu. Itu kita dah masuk dah tu. Kita dah macam over. Kita dah melampau tu. Ni apal Muhammad. Ni ana tegur lah ni soalan ni. Jangan. Kalau tanya adakah bersentuh tak bersentuh, itu ada perbahasan. Tapi kalau kita kata Allah tu bersemayam atas arasy, maksudnya Allah dalam kawasan arasy, maksudnya Allah tu diliputi arasy, tak betul lah. Sebab Allah dah kata istawa 'alal 'arsy, maksudnya dia di atas arasy. Di atas arasy. Bukan di dalam arasy. Kita kena faham. Dah kita dah faham hadis-hadis ni, kita kena hati-hati. Syaitan akan datang bawa syubhat. Dia akan bagi kita fikir benda-benda yang tak mampu kita nak fikir. Sebab itu kalau datang pemikiran macam ni, apa kita kena buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amantu billah. Amantu billah, kita beriman. Nampak? Baik, jadi dalam hadis awal disebutkan bahawasanya apa? Malaikat-malaikat yang memikul arasy ini adalah 8. Kulluhu thamaniyah. Thamaniyatu amlak. Malaikat yang dalam rupa awal, maksudnya kambing gurun. Macam mana kambing gurun kita pun tak tahu. Maksudnya dia besarlah, malaikat yang besar dalam rupa kambing gurun. Apa Allah Ta'ala buat mereka cipta mereka dalam bentuk kambing gurun? Fa'alun lima yurid. Allah buat apa yang dia suka. Dah semua makhluk dia. Kenapa kita nak bincang lagi? Kenapa kita nak persoal kan? Melainkan kalau kita Tuhan juga. Kita makhluk. Kan? Sebab itu kita diperintahkan untuk beriman. Baik. Ni Nabi SAW cakap, bukan Ustaz cakap. Nabi cakap. Jangan bayangkan Ustaz cakap ni. Kita kena ingat bila Ustaz bagi tahu hadis, maksudnya Nabi yang bagi tahu lah. Baik. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Adanya air, adanya lautan di bawah arasy. Adanya lautan di bawah arasy dan ianya sentiasa wujud. Sampailah apa? Sampailah setelah diciptakan langit dan bumi. Baik. Adapun kedudukan arasy dari sudut penciptaan langit dan bumi. Dari sudut setelah Allah cipta langit dan bumi, maka kedudukan arasy adalah apa? Kal qubbah 'alaiha, seperti bumbung ataupun seperti kubah di atas seluruh langit dan bumi. Baik. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi kata inna arsyahu 'ala samawatihi wa aradihi hakadha wa asyara bi asabi'ihi mithlul qubbah. So Nabi SAW sebut arasy ini di atas langit-langit, di atas 7 petala langitnya. Dan bumi ini seperti ini. Nabi tunjukkan, Nabi buat isyarat bulat seperti kubah. Maksudnya apa? Arasy itu adalah kubah bagi makhluk. Maksudnya dari sudut, bila kita bincang dari sudut kita, dari sudut bumi, langit dan bumi, maka arasy itu yang paling tinggi. Dari sudut Allah tadi dengan malaikat pemikul arasy, dia yang paling dekat dengan Allah. Dari sudut kita, makhluknya, kita yang ada di langit dan bumi, dia yang paling tinggi. Dan dia adalah bumbung bagi seluruh makhluk. Saqful makhluqat. Kal qubbah, seperti kubah. Baik. Kita dah habis waktu. InsyaAllah kita berhenti setakat ini. Kita akan sambung lagi perbahasan kita tentang arasy. Kita akan bincangkan nanti isu berkenaan dengan adakah Allah Subhanahu Wa Taala bila kita kata istiwa Allah di atas arasy itu, adakah bersentuh dengan arasy? Kita akan bincangkan. Harap bersabar dan jangan ulas lagi melainkan setelah kita selesai. Jangan kita ulas sebelum kita tak selesai. Sebab isu ni isu yang penting. Isu yang berkait dengan benda gaib. Kita tak boleh buat analisis sendiri, kita tak boleh buat kias sendiri, kita tak boleh buat ulasan sendiri, melainkan kita selesai himpunkan semua hadis-hadis dan perbahasan ulama. Itu point dia. Kenapa anda nak bincang arasy ni panjang? Sebab arasy ni adalah makhluk Allah yang agung. Makhluk Allah yang paling besar. Dan kita nak bincangkan lagi insya-Allah. Kita akan tengok selepas ini khasaisul arasy. Kenapa arasy ni penting? Kenapa arasy ni istimewa? Kita nak tengok dan kita nak tadabbur ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyahnya. Baik, anda rasa cukup setakat itu. Anda pun dah jawab soalan ni. Soalan yang dekat komen ni. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairah. Kepada yang bertanya, tak apa, tanya. Teruskan tanya. Kalau ada muskilah, tanya. Cuma kalau ada pertanyaan yang agak macam dah keluar daripada limit dia, anda akan tambih. Anda akan bagi, akan nasihatkan. Tapi jangan malu-malu nak tanya. Tanya saja apa yang nak tanya.
Kalau ada yang tak patut ditanya, ana akan bagi tahu. Tapi kalau ada yang, sebab bila kita tanya ni kita akan dapat ilmu. As-su'al miftahul ilm. Tapi kalau ada ana nampak soalan tu dah agak macam nak over limit, dan dia sebenarnya over limit, sahabat, over limit kita juga, over limit ustaz. Sebab kita bincangkan benda gaib. So kita tak mau, supaya kita ada batasan. Ana akan bagi tahu. Baik, tapi nak tanya, tanyalah. Kita terbuka. Nak tanya boleh tanya. Tapi kalau anda tak tahu, anda kata wallahu a'lam bissawab. Baik, anda rasa cukup setakat itu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kelas akan datang. Masih lagi kita akan bincang tentang arash. Maksudnya masih lagi tak habis. Baik, jadi insyaAllah semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.